Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rakame hari ni berkait dengan soal jawab ni. Soal jawab yang kita terima daripada Instagram, banyak benda lah ni. Jadi sesi ni sesi soal jawab sahaja. Jadi soalan yang pertama daripada Firdaus Solihin, tanya, apakah hukum main forex? Apakah hukum main forex ni? Apakah hukum main forex? Ada ustaz kata boleh, ada ustaz kata tak boleh, jadi keliru umat. Apa hukum main forex ni? Forex ni iaitu jual duit-duit. Jual beli duit. Jual beli duit ni. Apabila jual beli duit ni, maka apa hukum dia? Duit ni benda ribawi. Kerana duit ni ganti daripada emas, maka dia ni barang ribawi. Apabila barang ribawi, tak mudah. Syarat dia, benda dia kalau nak jual, nak beli, mesti ada syarat dia. Maka forex ni kalau kita main direct gitu, macam tukar money changer gitu, direct gitu, tak apa hukum dia. Kalau cukup syarat, hukum dia sah. Tapi kalau masa bertangguh misalnya, bayar hari ni, esok baru terima daripada pihak lainnya, maka hukum dia tidak boleh lah. Forex tu atas dasar lagu mana, cara main dia lagu mana. Kalau jual beli direct ni, maka tidak bertangguh, maka hukum dia sah, tak ada masalah apa, tidak jadi ribawi. Soalan kedua, nama Ahmad. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya kalau ada pakaian yang terkena air mani, perlu diasingkan tak? Dalam mazhab kita, air mani ni bukan najis. Air mani bukan najis. Maka kalau pakaian yang kena air mani, tidak wajib basuh pun. Tidak wajib basuh. Maknanya kalau kita semaya dengan pakaian yang kena air mani pun tidak jadi najis. Apatah lagi kalau kita nak basuh pakaian itu campur dengan pakaian lain, lagi-lagilah tidak najis sebab dia tak masuk dalam kategori najis. Air mani ni dalam mazhab kita. Tetapi kita bimbang, sebelum keluar air mani ni takut keluar air mazi. Maka biasa standardnya keluar air mazi dulu. Air mazi ni air apabila naik nafsu, maka keluar air warna cerah lagu tu. Sebelum keluar air mani, kemuncuknya. Maka air mazi ni hukum dia najis. Air mazi ni hukum dia najis. Maka kita takut air mani saat ni bercampur dengan air mazi, maka pakaian itu jadi najis, bukan dengan sebab air mani, tapi air mazi. Sebolehnya asing ke. Tapi kalau tak boleh asing, kalau yakin kalau air mani saja, memang. Kalau kita syok misalnya, air mazi ni ada ke tak? Takut air mani saja, maka pakaian itu tak jadi najis hukum dia. Bersihlah, tak jadi najis. Apa hukum pakai kek tanpa logo capa? Pakai kek saja dalam mazhab kita, asalnya pakai topi sudu ni lambai kepada orang kafir. Lambai kepada orang kafir kerana budaya pakai topi ni budaya orang kafir. Maka apabila budaya orang kafir, pakaian khas untuk orang kafir, maka haram orang Islam mencontohi pakaian yang khas bagi orang kafir. Maka hukum dia berdosa lah. Hukum dia haram dan berdosa. Haram berdosa kerana tiru pakaian tasyabbahu dengan satu kaum, ikut satu kaum. Manakala sekarang ikut topi kep ni, topi sudu ni sudah tak jadi identiti, jadi pengenalan kepada orang kafir. Orang Melayu, orang Islam pun pakai. Maka kita kekal ke hukum makruh hukum dia. Moleknya tak usah pakai lah. Tapi kalau nak pakai hukum dia makruh, tidak berdosa. Tetapi pada zaman dulu, topi ni adalah lambai kepada pakaian orang kafir. Moleknya jangan pakai lah. Dan saya nasihatnya lebih-lebih lagi kepada ustaz-ustaz ni tak sudah pakai lah. Kecuali kalau kita nak kerja ke atas dasar panah ke apa mungkin yang atas dasar tu dah. Dan kita ada topi kita. Topi kita. Hak moleknya pakai topi style Mexico tu. Topi penuh lagu tu. Kalau topi sudu lagu ni, ulama khilaf. Kalau topi panjang macam Mexico lagu tu, topi Mexico tu, hak tu hukum dia ada Nabi pakai hukum dia. Maknanya tidak berdosa lah. Ada kata sunnah pakai tu. Apakah persediaan sebagai anak muda hari ini untuk sentiasa dalam agama?
Jadi nasihat anaknya untuk orang yang nak kekal duduk dalam agama, pertama duduk dalam suasana agama, duduk dalam tempat agama. Tak boleh kita nak duduk dalam agama tapi kita duduk dalam suasana bukit agama. Jadi kalau kita tak ada rezeki untuk hidup dalam kawasan agama, okey, hadir majlis-majlis kuliah-kuliah, orang-orang yang menasihati kita kepada agama sentiasa. Insya-Allah kata kita akan kekal duduk dalam agama. Lagu mana nak tegur ibu bapa tanpa mereka terasa hati? Waktu politik kita lah. Cara nak tegur orang tua ni. Orang tua ni kita kena tegur kalau silap. Ingat, menegur kesilapan wajib hukum dia. Kalau lebih-lebih lagi kalau benda tu maksiat, maka wajib kita tegur. Sekalipun yang melakukan maksiat tu kedua ibu bapa kita. Maka wajib ditegur atas kaedah amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh benda baik dan wajib melarang benda-benda mungkar. Sekalipun yang buat tu isteri kita, yang buat tu siapa dia, wajib kita engkarkan dia, wajib kita tegur dia. Maka kita kena tegur juga. Tapi politik kita lah. Tegur dengan slow-slow supaya dia tidak terasa hati. Tetapi kalau kita tegur dah slow dah tapi dia masih terasa hati, tidak berdosa daripada pihak kita dah. Dia sendirilah ada masalahnya. Tapi seboleh mungkin tegur dalam keadaan yang lemah lembut. Kerana apa? Kerana dalam Islam, kedudukan ibu bapa ni sangat tinggi. Dalam Islam, dalam Al-Quran pun sebut, kalaulah orang ibu bapa itu buat baiklah. Kalau buat sekalipun dia ada masalah, dia perangai buruk, dia perangai tak juruh, dia gapo, tapi buat baiklah. Tapi jangan ikut apa yang dia suruh, perbuatan maksiat dan perbuatan kufur, jangan ikut. Tetapi terus ke berbuat baik. Kecek lemah lembut, jangan kecek kasar, jangan sumpah seranah pada dia. Lagu tu. Macam mana nak jadi pencinta Rasulullah yang sebenar? Pencinta Rasulullah yang sebenar ni ada dua. Pertama, di dalam hati. Hati kita mesti menyintai Nabi, sayang kepada Nabi dengan sebenar-benarnya. Lagu mana nak timbul perasaan itu? Kita banyak ke baca sirah Nabi. Banyak cerita-cerita Nabi. Banyak kita dengar jasa-jasa Nabi, pengorbanan Nabi kepada kita sebagai umat. Kedua, kita ikut Nabi. Kalau betul kita cinta Nabi, kita kena ikut Nabi, zahir Nabi dan batin Nabi. Sekadar kita mampu. Kalau kita seorang pekerja, gapo dia? Nabi suruh ketika bekerja, jadi siapa dia? Kalau kita seorang doktor, kalau kita seorang guru, kalau kita seorang suami, kalau kita seorang ayah, gapo dia Rasulullah suruh sebagai seorang ayah? Sebagai seorang suami, seorang guru, seorang pelajar, gapo dia? Maka ikutlah Rasulullah di dalam bidang kita. Kita sebagai siapa-siapa dia pun. Dalam hati tetap mencintai Rasulullah. Hak tu yang sebenar. Cinta yang sebenar. Apa hukum berkapa? Kapa ni maknanya berkapuh lah. Orang Kelantan panggil berkapuh. Berkapa ni bahasa Inggeris. Nama bergawai lah. Bergawai ni Nabi kata tidaklah bersunyi-sunyi di antara seorang lelaki dan perempuan kecuali syaitan yang ketiganya. Yakni lelaki dan perempuan ni bahaya duduk berdua. Berkapa ko, duduk dating ko, duduk gapo dia ko, bergawai ko, tanya khabar ko, hanya semata-mata nak layan nafsu saja-saja. Nak dengar suara dia, nak bermanja dengan dia, hukum dia haram kerana benda-benda lagu tu boleh membawa kepada zina. Larangan zina, wala taqrabu zina, jangan kamu hampir kepada zina kerana biasa orang apabila duduk hampir dengan zina, dia tidak akan tahan. Nabi tak larang berzina, tapi Nabi larang dalam Quran kata jangan hampir. Kerana hampir tu jari orang boleh tahan. Apabila duduk hampir dengan zina. Cara benda-benda yang menghampirkan kepada zina, perkataan, pandai memandai, tengok, sorak-mensorak, WhatsApp, kau dia, benda-benda tu menghampirkan kita, membawa kita kepada. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, kaki dah berzina dah, tangan dah berzina dah, mata dah berzina dah. Tubuh dah bergerak dah. Cuma yang membuat orang itu betul-betul berzina, farah dia. Tunggu farah saja. Orang lain itu berzina belakang dah. Maka kapal ni semua berzina tangan, berzina mata, berzina percakapan, berzina belakang. Tunggu farah lagi. Maka hukum dia haram. Lepas tu, lagi nak cari isteri lagi mana? Pergi kena kalau kita minat kepada mana-mana perempuan, kecek secara serius. Awak ada gapo-gapo dia, risik dulu, tanya sekawan dia ke gapo dia. Okey, apabila nyata dia dah kosong dah, okey. Kita ayak hasrat kita kepada dia, kalau dia setuju, tak setuju, lepas tu kita pergi jumpa orang tua. Hak tu tak panggil bergawe lah, hak tu urusan perkahwinan, urusan bertunang. Kapal tak boleh.
Kapa nak gawe ke apa dia lepas pada menikah. Minta pendapat mengenai vaksin COVID-19. Vaksin COVID ni maknanya ubat untuk lawan COVID. Cara dia lah, vaksin dia panggil ni. Vaksin dia panggil. Untuk lawan penyakit COVID ni lah. Jadi bagi siapa dia yang tidak ada penyakit, tak payah pakai obat lah. Biasa standard. Orang demam, kena makan obat demam. Orang tak demam, orang tak makan obat demam. Nah, ai kata dak sebagai persiapan sebelum komen tu mari kepada dia. Tak wajib nah. Ubat ni apa hukum dia? Tidak wajib hukum dia. Jadi pilihan siapa dia nak itu. Siapa dia nak vaksin boleh, tak si vaksin pun boleh. Nah, terpulang kepada dia. Nampak dia yang tanggung risiko dia sendiri. Kalau dia tak si vaksin misalnya. Okey, tak ada masalah. Nah, orang tak vaksin pun tak mati juga. Orang vaksin pun kadang-kadang mati juga. Jadi mati dan hidup itu di tangan Allah Ta'ala. Cuma waktu sekarang perlu kau tidak perlu vaksin? Adakah sampai peringkat darurat sangat perlu kepada vaksin? Ataupun bagi orang sakit saja kau apa hak tu pendapat orang-orang ahli-ahli perubatan lah. Campur dengan ahli agama sampai peringkat darurat kau tak. Nah, ada kalau orang sampai peringkat darurat terpaksa. Kalau tak sampai peringkat darurat, tak perlu memaksa untuk menggunakan vaksin. Lagu tu lah. Kalau solat Jumaat ditutup wajib kodok kita solat Jumaat. Nak semaya Jumaat lagu mana dia tutup? Cakap kita nak baca khutbah sendiri. Kita dihalau daripada semaya Jumaat misalnya. Ditutup pagar ke apa dia. Maka orang yang tutup pagar tu tak dosa dah halik kita. Nah, misalnya kita pergi masjid, kita dihalau ke apa dia, maka kita tak semaya Jumaat setahun ke apa dia. Maka tak dosa dah halik kita sebab kita nak pergi semaya Jumaat. Cuma kita dihalal daripada sembahyang Jumaat. Maka apabila kita dihalal daripada sembahyang Jumaat, maka tak dosa halik kita dah. Lepas tu orang yang halal tu dosa ke tak? Tak dia terima arahan. Sebab dia kata penyakit ni membahaya. Dia pun atas ijtihad dia. Kalau ijtihad dia tu salah, nak kata lagu mana? Kalau ijtihad dia betul, tu terpulang pada dia. Patutkah kita duk cara Freemason? Nampak? Patuk kau tidak? Gini. Maklumat di atas muka dunia ni banyak. Ada maklumat mengenai sukan, mengenai goni kesihatan, mengenai goni macam-macam, mengenai rumah, mengenai Shopee, mengenai Lazada. Wajib kita kena tahu belaka kau duk maklumat. Tak wajib. Ulama agama mengajar ada maklumat wajib kita kena tahu. Seperti ilmu fardu ain. Wajib kita kena tahu. Semua manusia yang mengaku sebagai Islam, lelaki dan perempuan wajib tahu benda ni. Selain daripada maklumat ni, alamat rumah dia, nombor kad kenalan, nombor telefon, dia tinggi cuma mana, nama bini dia tak wajib tahu. Kalau tahu pun tidak dosa. Lebih-lebih lagi hal Freemason. Perancangan orang kafir. Freemason misalnya, perancangan orang kafir nak merosokkan orang Islam. Kita lah ni kita fikir mengenai perancangan kita ada ke tak. Kita duk fikir perancangan orang kafir. Siapa malah kita duk kecek mengenai Freemason, persiapan kita ke apa dia? Perancangan kita ke apa dia? Kita ngaji fardu ain ke tak? Kita lepas dak fardu ain, kita semaya ke tak? Kita hadir majlis ilmu ke tidak? Hak ni lebih bahaya lagi sedangkan kita nampak seperti cakna. Nampak seperti ambil berat mengenai Freemason. Namun apa kita sudah ditipu oleh Freemason, sibuk dengan isu Freemason, tiba-tiba hak fardu ain kita tinggal. Lebih baiklah kita kemahkan ilmu fardu ain kita, rajin hadir majlis-majlis ilmu. Rajin majlis ilmu, nescaya Freemason tak dapat buat apa kepada kita. Kerana tujuan orang kafir ni nak mengalihkan pandangan kita daripada Allah Ta'ala. Apa-apa kah agenda dia? Illuminati, kau gapo dia, Freemason, apa gajah rimah, bewok serati, kau gapo dia? Tujuan dia supaya kita orang Islam lari daripada menghadap diri kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita menghadap diri kepada Allah, tinggal isu lagu ni, maka insya-Allah kita selamat. Kalau mati dalam Islam yang sebenar. Tapi kalau kita sibuk duk cara dengan Freemason, kau gapo dia, kau Illuminati, tiba-tiba fardu ain kita tinggal, kalau mati kupu. Berjaya juga Illuminati, berjaya juga ahli Freemason untuk menyesatkan kita. Ingat orang kafir ni tiap-tiap tahun dia akan buat satu isu menyebabkan kita lari daripada tujuan kita untuk mencari Allah Ta'ala. Jangan hirau. Kita sebagai orang Islam, jangan hirau. Perancangan orang kafir memang kita tak boleh nak halal. Dia akan rancang setiap masa. Tapi kita orang Islam kena rancang juga. Biarlah kita, kalau kita mati saat sekarang, kita mati dalam agama yang benar. Jangan kita baca buku Freemason.
Ada banyaklah, ada hamba baca juga, ada seorang tu dia jadi macam gila Freemason panggil. Dia sentiasa mengikuti masalah Freemason, Illuminati, gas apa. Akhir sekali jadi fobia setuh kau ni makanan ni jadi boykot, jadi gosok kali macam orang gila. Akhir sekali mulalah dia menjinak dengan majlis ilmu, maka dia tahu tujuan sebenar dalam hidup adalah mencari Tuhan, bukan mencari isu lagu ni. Kalau orang kafir tak berjaya isu ni, dia buat isu lagu lain pula. Maka kalau kita suka kepada isu-isu sampingan lagu ni, lari daripada matlamat asal kita kepada Allah Ta'ala. Ingat, tujuan kafir melarikan kita daripada Allah. Nak caralah. Tapi semaya kita lagu mana, selawat kita banyak ke dah? Nak baca kitab Freemason, buku Freemason, tipu daya. Okey, kita selawat berapa dah hari ni? Baiklah kita selawat banyak. Ngatik banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, baca kitab banyak-banyak daripada baca buku tu. Apakah hukum orang perempuan hid memegang dan menghafal Al-Quran dengan niat belajar dan zikir? Orang perempuan tak boleh pegang. Tak boleh pegang Al-Quran. Lepas tu lagu mana saya nak menghafal Al-Quran? Jangan peganglah, gunalah cara-cara lain. Yang menyebabkan kita tidak memegang masalah Al-Quran. Lah ni macam-macam kita nak ulik Al-Quran. Pasal radio, pasal apa dia. Banyak inisiatif lain menyebabkan kita tak perlu pegang Al-Quran. Lepas tu nak ngapa Al-Quran? Tak syarat bunyi suara. Ngapa tengok di Al-Quran? Buat gini suara tak apa. Suara yang tidak jelas. Jangan bismillah tak boleh. Nama buat suara tak jelas, maka hukum dia boleh. Jangan bermudah-mudah. Dengan niat zikir tak apalah. Kalau kita niat zikir, misalnya kita baca Yasin tiap-tiap hari, wirid kita dah, zikir kita dah, maka dibenarkan oleh syarak. Apakah seorang itu boleh ijazah amalan yang diterima oleh ustaz secara live kepada orang lain? Boleh. Macam ijazah-ijazah yang ana bui dalam amalan-amalan kau apa dia, maka ana izin ke orang yang dengar ni dapat ijazah dan dia mengijazahkan kepada orang lain, mengizinkan orang lain untuk beramal amalan tu. Dengan niat supaya berpanjangnya kebaikan dan kebajikan. Hamba pun dapat sehat sikit, tok guru hamba pun dapat sehat sikit, tok guru hamba pun dapat sehat sikit. Siapa dia beramal, orang ni boleh pahala, lepas tu dia sebar pula kebaikan. Jadi hamba izin mujaz dengan mujiz diizinkan dan mengizinkan boleh ijazah. Adakah boleh ijazah dengan cara tulisan tanpa lafaz mulut? Hukum dia boleh. Sebagaimana yang dibuat oleh Musnidud Dunia. Musnid Dunia, pemegang sanak dunia Syekh Yasin Fadani. Kalau syekh-syekh yang tidak dapat ziarah, dia tak dapat jumpa, dia akan hantar surat kepada syekh tu, supaya syekh tu hantar surat kepada dia, ijazah kepada dia semua. Maka hukum dia sah kalau tak tulisan, hukum dia sah sama dengan ucapan. Terakhir sedikit pasal tabligh, ramai yang tidak tahu pasal tabligh. Tabligh ni satu jemaah yang diasaskan oleh Maulana Yusuf. Maulana Ilyas. Ni hadraji yang pertama, Maulana Ilyas. Anak dia Maulana Yusuf. Anak dia Maulana Yusuf. Hadraji yang kedua. Hadraji ni maknanya ketua tabligh dunia yang kedua. Ketiganya Maulana In'am Hasan. Lepas pada tu jemaah syura saja. Sampai sekarang majlis jemaah syura. Maka jemaah tabligh ni diasaskan oleh Maulana Ilyas, tujuan dia nak mengajak orang kepada agama. Mengajak orang kepada suasana beragama. Di India dulu diajaklah. Diajak orang semaya, diajak orang mari masjid. Jadi ada usaha kebaikan dia untuk menarik orang daripada keadaan tak molek kepada keadaan molek. Masalah ada kekurangan dalam jemaah ni, memang adalah kekurangannya. Kita nak kata lagu mana, mesti ada. Setiap benda tidak sempurna. Tetapi usaha baik dia sangat banyak. Jadi itulah maksud jemaah tablighnya. Jadi Maulana Ilyas, pengasas dia ni fiqh dia mazhab Hanafi. Tauhid dia tauhid Maturidi. Akidah dia tariqah dia tariqah Chistiyah. Jadi orang dulu ada mazhab, ada tariqah dia, ada tauhid dia. Sekarang kerana terlalu luas dah jemaah tabligh ni, maka bercampur macam-macam fahaman di dalam tabligh tu. Tetapi tiga hadraji ni orang masya-Allah tabarakallah, boleh kata wali Allah Taala. Usaha agama dia, letih dia untuk agama Tuhan terlalu banyak berbanding dengan kita duduk saja hanya cari duit saja, dia menghabiskan duit, menghabiskan usaha, penat lelah dia.
Jadi jemaah tabligh ni banyaklah kelebihan dia. Hak kekurangan itu nyadalah mana-mana kumpulan pun ada kekurangan, tapi kebaikan dia tu banyak. Nah, tu saja komen ana lah. Di mana saya ingin mengikuti pengajian ustaz secara berdepan untuk orang perempuan. Ambo mengajar orang perempuan secara berdepan ni tepat saja, iaitu di Masjid Aisyah. Nah, di Kelantan Kok Lanah, Masjid Aisyah, hari Khamis pukul 9.30. Itu ada kuliah muslimat. Tu saja. Hak lain ambo tidak ada mengajar perempuan secara berdepan dah lah. Ada tapi tidak berdepan lah. Dia duduk kawasan dia lah, seperti majlis malam-malam maulid kau gabut dia tak berdepan lah. Kelebihan keluar berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Kelebihan keluar dakwah ini, berdakwah di jalan Allah Ta'ala ni banyak kelebihan lah. Adalah kelebihan berdakwah. Kalau baca bab fadailu dakwah ni, kelebihan-kelebihan berdakwah ni menyampai ke ajaran Tuhan ni, tentulah banyak sangat ni. Tahfiz ustaz buka untuk semua orang. Ambo tak buka tahfiz dah. Ambo buka pondok. Ambo pilih institusi pengajian pondok. Ambo tak pilih tahfiz sebab ambo pun bukan bahagian tahfiz. Ada ambo buka tahfiz ni untuk tak ramai lah permintaan daripada ibu bapa. Tapi ambo buka pondok. Nama madrasahnya Madrasah Riba Al-Mustafa. Di Kampung Bagai Bawah, Pulai Condong, Maca, Negeri Kelantan. Kalau kita buat amalan dan kita niat sedekah kepada arwah mak dan ayah, adakah pahala itu dibahagi-bahagi? Tak dibahagi. Ya beza. Kuih dengan pahala. Beza. Kuih kalau kita nak makan 3 orang, kena bagi 3 baru boleh makan. Kalau nak makan sebutir seorang tak boleh lah. Kena beli 3 butir baru boleh. Berbanding dengan pahala ni bukan jenis kuih. Jadi kalau kita boleh pahala 100, maka kita bahagi kepada 3, boleh 100, 100, 100. Bukan kata 30, 30, 30. Supaya juga saya kita. Ada orang kata apabila nikah ramah ni, kita akan bagi saya kita. Saya 100%, hak ni we 50, hak ni we 50. Siapa dia ajar lagu tu? Bukan kuih ni. Perasaan saya ni, kalau orang ni baik, bini ni molek, dia boleh we 100. Hak ni baik juga, dia we 100 juga. Boleh lagu tu. Bukan kuih. Jadi pahala lagu tu, boleh 100 berlaku. Hak dia buat boleh 100, hak ni boleh 100. Tu pahala. Bukan kuih. Hukum jual ke pelanggan. Orang barang tinggal sikit jah lagi. Padahal banyak lagi barangnya dia. Gini. Ya jual ni kita nak kata lagu mana. Cara kita nak tarik pelanggan. Ada tu menyebabkan kita kadang-kadang kita nak kata nipu sangat pun tak. Kita nak suruh jadi benda tu nampak rare. Nampak macam benda tu nampak payah nak jumpa. Kita kata barang ni sikit lah. Payah nak jumpa ni. Sebab itulah Nabi sebut. Orang nego ni at-tajirul amin. Orang nego yang jujur. As-saduqul amin. Yang benar yang jujur. Bersama dengan Nabi-Nabi. Apa bersama dengan Nabi-Nabi? Kerana apa? Kerana payah kita nak nego dengan cara jujur. Payah nak nego dengan jujur ni. Ya, kita akan jadi kecek macam tak betul. Kecuali orang jujur sungguh. Sebab itulah Nabi siapa beri jaminan. Orang nego jujur akan duduk bersama Nabi-Nabi. Biasa orang nego ni payah nak jujur. Ni antara cara nak suruh jadi laku barang dia. Barang payah ni. Padahal barang mudah. Barang ni tinggal sikit dah ni. Padahal barang banyak lagi. Tu cara dia nak melarihkan jualan dia. Tapi jangan menipu lah. Ni masuk dalam kategori nipu ke? Kalaulah benda ini masuk dalam kategori kalau menipu, hukum dia berdosa lah. Menipu. Tapi nipu bukan dari sudut jual beli tu. Jual beli tu sah sebab kita tak tipu dia. Barangnya benda betul. Tetapi kita hanya sebut suasana lain untuk menyatakan dia sungguh. Kita tak nipu barangnya tu tetap. Kita tak tipu barang ni. Contohnya barangnya ni lagu ni lagu ni. Kita tak tipu barangnya tu. Tetapi kita royak suasana dia supaya nampak macam naik dia punya kata. Tu panggil strategi lah. Nak kata nipu sangat tak, strategi dalam nego. Lainlah kalau kita nego, ni mata apa dia ni? Ni mata zamrud. Padahal bukan zamrud, misalnya kaca. Kita nipu. Tu berdosa kerana tipu. Ni kita tak royak. Cuma kita kata barang ni payah, ni rare, apa dia apa semua.
Macam mana kita nak hadir ke kawan kita yang tidak dapat pergi ke majlis ilmu dan majlis lawak. Sayang kita kata hadir ke. Niat supaya pahala kita. Maksud hadir ke gini lagu mana? Maknanya mudah-mudahan kita niat supaya kawan kita tak hadir dalam majlis ilmu, tak hadir dalam majlis lawak, dikira orang yang hadir juga. Tu maksud hadir ke saya. Dikira pahala berkongsi juga. Misalnya hamba tak ada nak sempat nak pergi majlis ilmu ni, tapi hadir ke saya. Yakni niat ke supaya saya dapat pahala hadir dalam majlis tu. Tu maksud dia dah. Apa hukum memakai pakaian ulama habaib? Gini, pakaian ulama ni, pakaian ulama, pakaian habaib. Semua pakaian habaib kau apa dia adalah pakaian sunnah Nabi. Pakaian hok Nabi Muhammad pakai. Cara bukan pakaian tu pakaian hok Nabi pakai, tapi cara bentuk dia, jubah dia dibelah. Nampak pakai serban, pakai gapo dia. Apa hukum dia? Sunnah Nabi. Dapat pahala sunat. Kerana apa kita pakai pakaian yang bukan pakaian kita, tapi kenapa awak pakai? Kerana Nabi saya pakai, maka saya suka pakai pakaian yang dipakai oleh Nabi. Maka kalau seorang itu niat, pakai pakaian itu kerana pakaian itu dipakai oleh Nabi, dan dia rasa suka pakaian sunnah Nabi, maka dapat pahala. Ada tempat-tempat tak boleh pakai pakaian ulama. Kerana ketakut-takut ada unsur penipuan. Tetapi kita tengok Malaysia ni macam-macam. Orang jahil pun pakai serban. Orang alim pun tak pakai serban. Jadi hok mana so pun tak tahu. Ada setengah tempat tu, pakai serban hanya untuk orang-orang alim saja. Hak tu tak boleh pakai lah. Takut ada unsur penipuan. Takut orang anggap kita ni orang alim ulama. Orang WPT pula banyak kita. Bagaimana nak belajar di Darul Mustafa? Hak tu kena berhubung dengan pelajar di sana. Kita ada ketua pelajar. YDP kita yang dipertua kita ada. Boleh berhubung dengan persatuan pelajar di sana lah. Berapa kau gapo dia cara nak naik kau gapo dia tu ada belaka. Hamba dah tinggal lama dah tak ingat lagu cara nak naik dia tu lagu mana. Apakah itu wahdatul wujud dan adakah ianya sesat? Wahdatul wujud ini adalah satu yang wujud. Wahdah satu, wujud yang ada. Jadi semua benda-benda ada di seluruh ni. Kita ada, makhluk ada, ni ada macam-macam. Asal sebenarnya hanya satu saja yang wujud. Maksud wahdatul wujud adalah satu yang wujud yang hakiki, iaitu Allah Ta'ala. Satu-satunya yang wujud, betul-betul wujud. Manakala yang lain, wujud tapi wujud majazi. Bukan wujud hakiki. Misalnya diri anak. Anak kata anak wujud. Macam mana saya nak nafikan sekarang ke ada sekarang? Ada, tapi saya bukan ada, saya diadakan. Berarti kalau Tuhan hilangkan saya akan tak ada. Kalau Tuhan tak buat saya tak akan tak ada. Maka ada saya sekarang adalah ada yang majazi, pinjaman saja. Yang wujud hakiki, wahdatul wujud adalah Allah Ta'ala yang hakiki. Dialah yang wujud secara hakiki, yang tidak dicipta, yang tidak diwujudkan. Manakala makhluk ini wujud, tetapi wujud yang diwujudkan sangat berlainan. Benda yang diwujudkan dengan benda yang wujud. Maka wahdatul wujud ini, satu perasaan yang timbul di dalam hati seorang hamba merasai yang benar-benar wujud adalah Allah Ta'ala semata-mata. Yang lain hanya pinjaman dan sandaran dan majazi sahaja. Maka apabila lagu tu barulah hati dia akan jadi terdidik. Kalau orang buat khianat kepada dia, dia tak marah. Kerana apa? Dia menampak yang wujud hanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menggerakkan seseorang itu nak menguji diri dia ke apa dia. Hak tu wahdatul wujud ni tak boleh buat-buat dah. Dia mari dalam perasaan kita, kita rasa macam tu. Selagi mana orang tidak merasai yang wujud hakiki sebenar adalah Allah, maka dia tak boleh nak buat. Sekalipun mulut dia boleh sebut, tetapi hati dia tidak boleh merasai. Wahdatul wujud ni adalah akidah para-para ahli fana. Orang-orang fana dengan Allah Ta'ala, maka dia merasai yang wujud yang sebenar hanyalah Allah Ta'ala, yang lain fana di sisi Allah Ta'ala. Tidak wujud di sisi Tuhan. Sesat. Adakah ia sesat? Tak sesat lah. Ada wahdatul wujud sesat, hak tu orang tu sesat. Bukan ilmu tu sesat, dia tu sesat. Apa hukum warna ke rambut lelaki dan perempuan? Lelaki apa hukum warna rambut? Satu kali ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Kuhafah, masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, maka rambut dia sudah putih, maka Rasulullah kata, ghayyiru haza, wajanni bisawa. Ubah rambut Abu Kuhafah daripada putih, tapi jangan guna warna hitam.
Maka sunat bagi lelaki warna ke rambut merah bagi ulama orang alim, warna kuning bagi orang awam. Hak tu budaya orang Arab. Nah, merah dan kuning. Kita kalau buat mana merah, mana kuning seloklah jawapan dia. Maka bergantung kepada budaya jugalah. Ada setempat juga. Nah, maka warna rambut ni bagi perempuan pula apa hukum dia? Begitu juga perempuan lagu tu lah. Tapi selepas daripada berkahwin. Perempuan yang belum berkahwin tak boleh warnakan rambut. Kerana apa? Tidak ada tujuan dia nak warnakan rambut. Kerana warnakan rambut ini adalah perhiasan. Maka dia nak beriah lagu mana? Dia tidak bernikah lagi. Maka tidak takut-takut ada unsur penipuan tu. Takut rambut dia putih, tiba-tiba buat warna hitam. Nak suruh nampak dia muda. Maka tak boleh. Jadi tafsirlah kalau orang nikah dah tak apalah. Misalnya dia nikah dah rambut dia warna putih. Tok lelaki dia kata suruh warna kelabu asap. Boleh. Warna hijau ikutlah. Yang penting janganlah benda-benda tu ada unsur najis ke apa dia. Hukumnya boleh. Tak ada masalah. Apa. Habis dah soalan. Kita jawab 25 soalan dulu untuk sesi ni. Wallahu a'lam.